Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Aiman, wartawan dari TV 0.5. Hari ini, saya akan menerima ramah beberapa orang awam untuk bertanyakan punca-punca berlakunya semangat rasism di kalangan rakyat Malaysia. Assalamualaikum Cik. Boleh Cik perkenalkan diri Cik tak? Waalaikumsalam. Nama saya Hakim. Hari ini saya nak bertanyakan pada Encik, pada pendapat Encik, kenapa punca-punca semangat rasism di masyarakat Malaysia semakin berleluasa? Yang pertama, penggunaan bahasa yang berbeza. Setiap kaum mempunyai budaya dan cara hidup masing-masing. Penggunaan bahasa merupakan salah satu perbezaan yang tidak dapat dikecualikan. Orang ramai sentiasa menggunakan bahasa sendiri untuk bergaul antara satu sama lain. Kadang-kadang ini akan menyebabkan orang yang tak fasih dalam sesuatu bahasa untuk mengelakkan diri daripada berkomunikasi dengan orang yang menggunakan bahasa tersebut. Kurangannya berkomunikasi antara kaum yang berbeza akan menimbulkan perselisihan faham antara satu sama lain. Baiklah Encik, Encik rasa Encik ada pendapat lain tak? Untuk selainnya, politik mengikut etnik, contohnya UMNO, MCA dan MIC merupakan beberapa contoh politik yang mengikut perkauman. Isu perkauman antara etnik boleh dilihat secara tidak langsung melalui akhbar dan rancangan televisyen yang disiarkan dengan bahasa yang berlainan mengikut etnik masing-masing. Walaupun terdapat juga politik yang tidak berasaskan etnik, tetapi mereka juga lebih mementingkan pengkalan identiti masing-masing serta mempertahankan nilai budaya dari idea yang berbeza di antara kelompok masyarakat yang berbilang kaum. Saya terima kasih atas pendapat Encik ya. Sama-sama. Assalamualaikum Cik. Saya wartawan dari TV 0.5. Hari ini saya nak menemui ramah Encik. Bagi pendapat Encik, kenapa semangat perkauman di Malaysia semakin berleluasa? Waalaikumsalam. Saya Azam. Bagi saya, antara puncanya adalah propaganda perkauman di media sosial. Sejak kebelakangan ini, pembangunan media sosial telah memberi kesan yang negatif terhadap kepala negara. Media sosial mengizinkan pengguna untuk membincangkan isu-isu politik dan pengguna sentiasa kurang berhati-hati apabila mereka melemparkan tuduhan. Beberapa orang pengguna juga akan menyebabkan isu-isu yang berdekatkan perkauman di dalam media sosial. Lagi satu, perbuatan ini bagi saya sentiasa akan bermulanya pertelingkahan antara kaum di Malaysia. Encik rasa Encik ada pendapat yang lain tak? Bagi saya, interaksi antara kaum semakin hari semakin berkurang. Majoriti orang di suatu kaum lebih suka berkawan dan bergaul dengan orang yang datang dari kaum yang sama. Hal ini demikian kerana sesuatu kaum akan mengalami kesukaran untuk menerima perbuatan kaum lain berdasarkan kepercayaan masing-masing. Setengah orang tidak akan bertoleransi akan kelakuan orang daripada kaum yang lain. Ini akan menimbulkan perselisihan faham antara mereka. Itu saja. Baiklah, terima kasih Encik Sama-sama. untuk kerana meluangkan masa bersama saya. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa ya. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Saya wartawan dari TV 0.5. Boleh Encik perkenalkan diri Encik tak? Nama saya Muhammad Afiq Adham. Hari ini saya nak bertanyakan pada Encik, apa pendapat Encik tentang punca-punca berlakunya semangat rasism di kalangan rakyat Malaysia? Pada pendapat saya,
Antara puncanya ialah sistem pendidikan yang terasing. Setiap golongan etnik mempunyai sistem pendidikan yang tersendiri. Sistem persekolahan yang mengasingkan pelajar mengikut etnik dari bahasa ibunda merupakan punca utama berlakunya kurang integrasi dan persefahaman dalam kalangan pelajar. Ini akan menyebabkan pelajar hanya mempunyai interaksi dengan pelajar yang sama etnik sahaja. Impak negatifnya pula adalah kepada perpaduan negara, kemungkinannya akan menyebabkan implikasi tersebut. Sebagai para pemimpin generasi yang baru, negara tidak akan berada dalam keadaan yang aman dan damai jika setiap orang hanya mempertahankan bahasa ibunda dan etnik sendiri, dan ia akan mengabaikan kepentingan etnik yang lain. Pada pendapat Encik, macam mana kita boleh menangani masalah ni? Ada beberapa cara yang boleh dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan kaum di Malaysia ini. Antaranya adalah meningkatkan kesedaran dan pemahaman antara kaum. Pemerintah dan lembaga sosial dapat berperan dalam menyelenggarakan program-program pendidikan dan kesedaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman antara kaum. Ini dapat mencakup pertukaran budaya, pelatihan sensitivitas budaya, lokakarya, dialog antara budaya dan lain dan sebagainya. Baiklah, terima kasih Encik kerana meluangkan masa dengan saya. Semoga kita berjumpa di lain masa. Terima kasih, sama-sama. Baiklah, saya Muhammad Aiman dari saluran TV 0.5. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.